A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aina binti Yusdi. Nombor matrik 10DTP 20F1017. Okey, kami daripada Jabatan JKM iaitu kelas DTP 2A daripada Politeknik Seberang Perai. Okey, mari saya kenalkan adik kumpulan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia binti Muhammad Zahari. Saya daripada kelas 10 daripada kelas DTP 2A, maafkan saya. Nama matrik saya 10 DTP 20F1020. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Alias. Nombor matrik 10 DTP 20F1019 dari kelas DTP 2A. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazwani binti Sabri dari kelas DTP 2A. Nombor matrik 10 DTP 20F1009. Isi kandungan yang terdapat di dalam slide kami adalah yang pertama adalah pengenalan euthanasia, yang kedua adalah objektif, yang ketiga adalah isu dan permasalahan, yang keempat adalah pandangan hukum, yang kelima adalah etika dan prinsip Islam, yang keenam adalah kesinambungan, yang ketujuh adalah pendahuluan negara yang menggunakan euthanasia, yang ke-8 adalah alasan negara tersebut menggunakan euthanasia. Yang ke-9 adalah kaedah dalam Islam. Yang ke-10 adalah ulasan. Dan yang ke-11 adalah rumusan. Okey, terus. Nama saya Nur Alia binti Muhammad Zahari. Saya akan menerangkan tentang pengenalan euthanasia. Apakah euthanasia? Euthanasia merupakan perbuatan mematikan seseorang. Amalan ini menimbulkan banyak kontroversi, iaitu kerana wujudnya pelbagai persoalan tentang moral dan etika. Bukan itu saja, banyak isu ini banyak menimbulkan banyak definisi euthanasia ini. Okey, yang ketiga, penyokong amalan ini mendakwa mematikan seseorang yang menghidap penyakit teruk ialah perbuatan yang berkemanusiaan bagi maksudnya mereka merasakan bahawasanya euthanasia adalah suntikan ataupun ubat yang dapat mematikan atau menghentikan penderitaan seseorang yang mempunyai penyakit kronik dan tidak ada tidak ada untuk hidup lah, maksudnya tidak ada peratus untuk hidup lagi, maksudnya tak ada. Keempat, penentang euthanasia adalah labelkan sebagai pembunuhan. Masalah memang benda-benda ni akan cakap sebagai pembunuhan sebab benda pun maksudnya euthanasia ni adalah mematikan seseorang, yang kita tahu kan. Yang kelima, euthanasia dapat dijalankan dengan pelbagai cara pengisytihadan yang spesifik diperlukan untuk membincangkan isu ini. Seterusnya. Objektif euthanasia. Yang pertama adalah untuk mematikan seseorang yang menghidap penyakit yang teruk. Yang kedua adalah pembunuhan berdasarkan belas kasihan, iaitu manslaughter killer. Yang ketiga adalah dilakukan untuk memcepatkan kematian seseorang pesakit. Okey, yang seterusnya adalah isu dan permasalahan euthanasia. Ada 3 dalam isu ini. Yang pertama adalah dari segi doktor dan petugas perubatan. Kerana doktor memainkan peranan yang sangat penting dalam hal ini dalam menentukan pesakit mana yang harus dilakukan euthanasia atau tidak. Tapi dalam masa yang sama, pesakit juga bimbang kerana kerana mereka beranggapan doktor yang merawat mereka akan melakukan euthanasia pada diri mereka dan mereka menganggap diri mereka tidak dapat disembuhkan. Yang kedua adalah dari segi pesakit itu sendiri, iaitu pesakit itu tidak sanggup menanggung kesakitan, penderitaan. Dan yang kedua adalah pesakit dalam keadaan sedar mudah berputus asa kerana mereka sudah tidak tahan lagi untuk menanggung kesakitan itu. Yang ketiga adalah dari segi kewangan. Hal ini sering berlaku kepada keluarga yang dalam keadaan latar belakang susah untuk menanggung kos pembelajaran yang tinggi. Seterusnya,
adalah pandangan hukum menurut Islam. Menurut Islam, hukum melakukan euthanasia adalah haram. Walaupun dia juga dikategorikan sebagai pembunuh sengaja, walaupun niatnya hanya untuk meringankan beban pesakit. Dalam hal ini, kita boleh mengambil dalam dua dalil dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-An'am ayat 151 yang bermaksud, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, melainkan dengan satu sebab yang benar. Yang kedua adalah surah An-Nisa ayat 92 yang bermaksud seorang mukmin yang lain tidak boleh membunuh seorang mukmin yang lain, dan kita tidak boleh membunuh diri kita sendiri. Itu adalah dari segi pandangan hukum. Okey, yang ketiga adalah etika dan prinsip Islam. Yang kita boleh kaitkan prinsip dalam hal ini adalah prinsip maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah ada 5. Yang pertama adalah agama, yang kedua nyawa, ketiga akal, keempat keturunan, dan yang terakhir adalah harta. Antara kelima-lima ini yang kita boleh kaitkan adalah 3. Yang pertama adalah agama. Adakah agama kita membenarkan kita melakukan euthanasia? Kita boleh ambil lihat dari yang tadi, iaitu menurut Islam adalah haram kita melakukan euthanasia. Yang kedua adalah nyawa. Kita juga boleh mengambil dari segi dalil Al-Quran yang tadi ada 2. Yang maksud kita tidak boleh sewenang-wenangnya membunuh seseorang. Dan yang terakhir adalah akal. Dalam kita melakukan apa-apa perbuatan atau apa benda, kita harus tengok dari segi positif dan negatifnya. Okey, itu sahaja etika dan prinsip Islam. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Aina binti Yusni. Okey, saya akan sambung untuk kesinambungan. Okey, kesinambungan ni ada 3. Iaitu yang pertama, ahli keluarga putus asa untuk melihat pesakit sembuh. Kiranya macam pesakit tu tak ada harapan lagi untuk sembuh, walaupun berbagai cara untuk merawat dia, tapi tetap tak boleh. Dia bakal boleh memberikan proses euthanasia kepada pesakit. Okey, yang kedua, pesakit tiada lagi harapan. Dia walaupun diberikan macam-macam berbagai perbuatan dan segalanya, tapi memang dah ajar dia, jadi pesakit terpaksa menerima euthanasia. Okey, yang ketiga ialah pakar-pakar tidak mampu untuk menyembuhkan pesakit. Okey, contohnya macam pakar dah menjalani dialisis ke atas pesakit, beri berbagai ubatan dan segala-galanya telah dibuat, tetapi masih tetap pesakit tidak sembuh. Pakar-pakar akan meminta penyetujuan daripada ahli keluarga untuk menjalankan proses euthanasia sekiranya keluarga benarkan. Sekiranya tidak, pesakit akan dibawa pulang untuk yang terakhir dari rumah saja. Okey, seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina binti Muhammad Zari. Kembali saya di sini dengan pendahuluan negara yang menggunakan euthanasia sejak awal kemunculannya pada 1970-an. Konsep ini memang kontroversial. Banyak negara seperti Inggeris memandangkan praktik suntik mati sebagai pembunuhan yang disengaja maupun tidak. Hukumannya, jika ketahuan dalam adalah maksimal penjara seumur hidup. Maksudnya, kalau di Inggeris atau banyak negara di Inggeris, sekiranya ambil suntikan euthanasia ni tanpa sebab untuk bunuh diri ke, untuk sebab-sebab yang tak penting ataupun untuk pembunuhan dan sebagainya, sekiranya didapati ataupun dikesan oleh pihak berkuasa, orang tersebut akan dikenakan penjara seumur hidup. Kalau penjara seumur hidup tu sampai mati lah kan. Okay. Yang kedua, polemik euthanasia terus berlanjut. Sebahagian negara sudah melegalkan secara hukum, sebahagian lagi masih memperdebatkannya di tingkat parlimen dan sisanya bersikeras melarang. Maksudnya euthanasia ni kebanyakannya penentang daripada penyokong. Okey, berikut ini ia
Okizon menerangkan 10 negara yang mengizinkan suntik mati bagi warga negaranya. Maksudnya, yang pertama adalah Belgium. Selama 10 tahun terakhir dari 2003 dan 2013, tahun terakhir, jumlah pesakit yang disuntik mati di Belgium meningkat sehingga 8 kali maksudnya. Bilangannya meningkat dalam hanya 1,000 orang menjadi 8,752 kes ataupun kasus. Praktik mati di negara beribu kota kan Brussels ini dimulai sejak 2014. Macam 10 tahun dia memperdebatkan tentang penggunaan euthanasia ini. Akhirnya 2014 juga dia orang guna euthanasia ini. Negara yang kedua, Jerman. Jerman adalah negara yang selanjutnya memberi hak mati bagi pasiennya. Akhirnya adalah Jerman. Caranya adalah dengan dibiarkan meninggal tanpa perawatan atau menandatangani surat pernyataan yang berisi penolakan terhadap perawatan dari doktor. Sementara praktik bunuh diri dengan pendampingan euthanasia diniatkan untuk mengakhiri nyawa pasien sifatnya masih ilegal. Maksudnya tidak dibenarkan macam 100% macam tu. Maksudnya negara ni walaupun dia bagi menggunakan euthanasia tapi negara ni maksudnya macam mana tak praktikan untuk bunuh diri, untuk benda ni tak untuk saja je guna untuk bunuh diri, untuk saja untuk kebaikan diri sendiri ataupun keluarga ataupun lain-lain lagi. Negara ketiga yang kita tahu dalam slide saya adalah Belanda. Okey. Belanda iaitu negara pertama yang di dunia yang melegalkan praktik suntik mati adalah Belanda itu sejak 2002. Angin ini telah mengadopsi konsep euthanasia ke dalam kitab hukumnya. Maksudnya macam mana euthanasia ni dah sangat dibenarkan dalam negara tersebut sampai hukum dia pun ada dalam buku-buku dia orang, hukum kita untuk euthanasia semua ni. Namun ada batasan usianya yakni minimum 12 tahun dan orang tua pasien tetap diposisikan sebagai pengambil keputusan akhir. Maksudnya sekiranya anak dia orang ada yang sakit teruk, sakit penat ataupun tak ada sebarang perubatan yang dapat menolong mereka lagi, hak milik untuk mengesahkan euthanasia dapat diberikan kepada pesakit adalah hak milik penuh oleh penjaga mereka sendiri. Minimal yang akan ambil adalah 12 tahun. Okey, dan proses persetujuannya juga terbilang ketat. Pemohon haruslah secara sadar layak meminta disuntik mati. Maksudnya orang tu tak boleh dah macam orang panggil macam lalai ke, dapat ubat penenang ke ataupun macam tu lah. Maksudnya dia tak dapat buat keputusan dengan betul. Dan yang setelah pesakit penyakit kronik ini meninggal, doktor dan para ahli yang terlibat diwajibkan memberi ulasan terhadap kasus yang ditangani. Maksudnya setelah pemberian euthanasia, doktor patut yang lebih lanjut kepada pihak berwajib tentang sebab apa nak guna benda ni, adakah itu dapat persetujuan dari keluarga dan sebagainya. Negara yang keempat adalah Luxembourg. Luxembourg ikut menerapkan kebijakan yang sama untuk ringankan beban penderita penyakit kronis yang tak lagi mempunyai harapan hidup pada tahun 2009. Maksudnya diorang ni macam penyokong lah daripada perintah tadi. Meski begitu, proses pelanggaran suntik mati di negara kecil Eropah ini memakan proses yang panjang untuk mengesahkan ataupun mengilegalkan euthanasia ini dalam negara mereka sendiri. Sebab perintangan terbesar dari komunitas medis dalam negerinya, maksudnya rakyat-rakyat mereka. Setelah dilegalkan pun, persetujuan suntik mati Luxembourg terbilang ribet, sangat kacir kerana ada banyak orang yang dilibatkan. Selain dua doktor yang berbeza, seorang pakar juga diwajibkan untuk hadir untuk membuat keputusan atas permintaan pesakitnya untuk disuntik mati. Apakah alasan keterangan terperinci yang diberikan oleh mereka layak untuk menerima suntikan euthanasia ataupun tidak sama sekali. Negara yang kelima adalah Swiss. Banyak orang datang ke Swiss untuk mengakhirinya hidupnya. Fenomena ini bisa terjadi kerana negara tersebut memang membolehkan orang melakukan bunuh diri dengan pendampingan. Hukum ini berlaku sejak 1914. Meski begitu, praktik euthanasia ini malah sempat dilarang habis-habisan pada intinya ataupun pada tahun itu, Swiss kemudian mengizinkan suntik mati jika berdasarkan sepengetahuan atau pengetahuan dan ada pemikiran
permintaan secara sadar dari pesakitnya. Selumpuh-lumpuhnya seorang pesakit hukum negara ini melawan doktor menyuntik mati pasiennya secara diam-diam walau sudah dengan pertimbangan medis terbaik sekalipun. Maksudnya, kalau doktor tu saja nak bayar dendam, tiba-tiba dia malas lah macam nak apa-apa kat pesakit tu kan. Maksudnya saya saja nak suntik pesakit tu walaupun secacat mana pun pesakit tu, walaupun beban sangat pun pesakit tu pada seorang doktor ataupun seorang nurse, tapi dia orang tak sepatutnya membuat keputusan orang sendiri untuk suntik mati kepada pasien tersebut. Dan walaupun orang tertinggi dalam hospital pun membenarkan tu, tapi lagi dia perlukan macam hak yang betul-betul seperti hak ibu bapa semuanya. Okey, negara yang terakhir itu negara Amerika Syarikat. Suntik mati pasien atau dibiarkan meninggal oleh tanpa perawatan diperbolehkan di Amerika Syarikat. Maksudnya Amerika Syarikat ni bagi je euthanasia ni digunakan. Dalam hal ini pesakit menandatangani persetujuan surat kematiannya. Harus ada dokumen kontrak pesakit tu dapat apa untuk ni kan. Akan tetapi menyuntikkan kimia mematikan kepada pesakit baik diminta ataupun tidak tetap dilarang. Sementara itu bunuh dia dengan pendamnya sudah sahaja. Negeri antara sahaja di Amerika Syarikat antaranya Vermont, New Mexico, Oregon, Washington dan Montana. Negara ini sangat mengilegalkan ataupun membenarkan suntikan euthanasia kepada rakyat-rakyat mereka sendiri. Sekian. Seterusnya akan disambung oleh ahli kebangsaan saya. Alasan negara tersebut menggunakan euthanasia. Yang pertama adalah untuk seseorang yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh dan kondisinya menyedihkan. Yang kedua adalah untuk membantu seseorang yang mengalami penderitaan yang tak tertahan. Contohnya untuk membantu pesakit yang tidak sanggup menahan penyakit yang dihadapi. Yang ketiga adalah tidak mahu melihat seseorang pesakit itu menderita lebih lama. Contohnya, ada sesetengah keluarga yang tidak sanggup melihat ahli keluarga mereka menanggung kesakitan dan mereka akan menggunakan kaedah euthanasia ni untuk meringankan beban ahli keluarga mereka yang mempunyai penyakit yang teruk ini. Okey, dari segi kaedah Islam, iaitu yang pertama, memberhentikan alat bantuan sokongan pernafasan. Sekiranya pesakit itu dah macam tak ada harapan lagi dan pakar-pakar mendapat persetujuan daripada ahli keluarga, jadi mereka boleh menghentikan alat bantuan sokongan pernafasan. Okey, yang kedua iaitu memberhentikan rawatan utama seperti menjalani diagnosis dan sebagainya. Yang ketiga iaitu mengambil ubat-ubatan yang diberikan sahaja seperti contoh ubatan itu ubat penenang, ubat tahan sakit dan lain-lain. Okey, kaedah Islam ni dia lain daripada kaedah euthanasia. Euthanasia itu kaedah mematikan, membunuh, menamatkan riwayat seseorang dengan menyuntik seperti vaksin tu. Bagi kaedah Islam, kita akan kita akan fikir daripada kaedah-kaedahnya seperti mendapat penyetujuan daripada pihak ahli keluarga. Begitu bukan dengan cara membunuh. Okey, seterusnya. Okey, ulasannya. Euthanasia sepatutnya tidak diwujudkan kerana ianya suatu perbuatan membunuh atau menamatkan riwayat seseorang dengan sengaja yang bertentangan dengan etika perbuatan Islam. Perbuatan ini tidak seharusnya dilakukan oleh manusia kerana ianya diungkapkan seperti melawan kekuasaan Allah SWT yang telah menentukan ajal maut bagi seseorang. Manusia perlulah berserah kepada takdir masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak mereka belum dilahirkan lagi di muka bumi ini. Okay.
Nasional Alimin Muhammad Azhari, saya akan menceritakan rumusan beliau. Rumusan untuk euthanasia ialah euthanasia berlaku apabila manusia hilang rasa hormat pada kehidupan manusia itu sendiri. Sekiranya manusia mengerti dan menghormati kesesuaian dari kehidupan mereka, tidak akan memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya dengan cara yang sedemikian. Bagi yang menyokong pelaksanaan euthanasia, mereka menerbitkan karya sendiri dan menunggukan persetujuan, tetapi bagi sebahagian yang membantah, mereka bertindak melalui penggubalan undang-undang. Ini membuktikan bahawa isu euthanasia tidak dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan tindakan ini dianggap sebagai pembunuhan walaupun tujuan awalnya adalah untuk menamatkan hidup pesakit. Oleh itu, yang tidak dapat menahan kesakitan yang kritikal. Oleh itu, manusia perlu bijak dalam mentafsir dan menganalisis sebelumnya mengaplikasi serta mengamalkan etika yang betul. Seperti yang kita tahu, euthanasia ada 3 zaman. Zaman purba, zaman dan pertengahan, dunia moden, dan euthanasia juga ada waktu zaman Perang Dunia. Okey, tamat sudah pembincangan kami pada hari ini. Jadi saya untuk pembincangan ini dengan Sadaqallahul Azim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih daripada kami. Bye semua. Cici.